kalau kita berhadapan dengan ujian-ujian yang berat. Kita baca ayat-ayat sebegini dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh bagi kekuatan pada jiwa kita. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah lah yang mampu mengatasi di atas segala sesuatu. Kita tak tahu benda apa yang nak terjadi ni, keadaan apa yang nak terjadi dalam keadaan sebegini ni. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi sayangnya Allah sebut kebanyakan manusia dia tak tahu benda apa yang dilakukan dalam hidup. Ana pergi ke malam ana cerita dekat Masjid Negeri semalam. Ana pergi ke Indonesia. Pergi ke Indonesia ni, pergi satu tempat yang pondok pondok moden jugalah. Dia panggil Amanatul Ummah. Dia cerita waktu mana dia nak buka pondok ni, Pak Kiai Arsip ni. Dia cerita, dia kata mula-mula dia nak buka tu, duit dia ada lebih kurang 30 juta rupiah. Tanah yang nak dia beli tu, dia kata tanah tu yang nak jualnya harga sebanyak 300 juta rupiah. 300 juta rupiah. Dia kata tak apalah, dia kata dia bayarlah tanah tu. Dia nak buka pondok pesantren tu. Dan pondok yang anda pergi tu, setakat ni tak ada lagi lah orang Malaysia kita pergi belajar di tempat tersebut. Pondok tu sendiri dia kata dia bayar dengan duit dia 20 juta rupiah. Rupiah kan Indonesia ni. Dia sebut 20 juta, 10 juta. Kita pening kepala main juta-juta ni. Cuma nak sebutnya, lepas pada tu dia kata, lepas pada tu tawakal pada Allah. Orang bagi sumbangan. Dia kata bila bagi sumbangan ni buat sekarang ni pelajar-pelajar pesantren tahun 2006, bermula tahun 2006 je. Pelajar yang belajar di situ sekarang lebih kurang 3,000 lebih pelajar. Pelajar-pelajar terbaik di Indonesia. Sebelum daripada ni, pelajar terbaik di Indonesia ni masing-masing nak pergi ke sekolah asrama penuh. Nak pergi ke, kalau kita MRSM, sekolah sains dan sebagainya. Tapi sekarang berebut nak masuk di pesantren dia ni. Kenapa? Di tempat dia tu, dia buat apa dia? Bangun tiap-tiap pagi, bangun lebih kurang pukul 3 pagi. Bangun tahajud. Semua seramai 3,000 orang tu boleh bangun tahajud. Allah, ana tengok memang tak boleh bayang lah. Ana pergi ke Gontor. Gontor tu pun ana pergi. Pergi di Gontor tu lain sikit. Pelajar-pelajar dia disiplin. Semayang berjemaah, semayang subuh berjemaah dan sebagainya. Tapi tidak sehebat di Amanatul Ummah. Di Amanatul Ummah tu, anda pergi tengok dengan pelajar menghafal Quran, kemudian bangun tahajud malam, kemudian susunan bangunan cantik-cantik, asrama dia pun kemas, kebersihan pun terjaga. Jarang lah di Indonesia ni nak macam tu. Tapi dalam keadaan sebegitu tu, anda kata alhamdulillah. Dia cerita lah, dia kata rezeki tu datang. Wallahu ghalibun ala amri. Allah lah yang mengatasi di atas segala sesuatu. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi manusia ni banyak tak tahu. Tak tahu, kita kata kalau dia boleh buat, kita mampu buat. Kita insya-Allah, kita harap-harapnya di Darut Tibbun Nabawi ni kita nak mulakan insya-Allah pelajar-pelajar tahfiz dan sebagainya lebih mampu daripada itulah yang kita nak susun. Setakat ni nya insya-Allah lah kita nampak ada sinar kejayaan tu adalah kot. Mudah-mudahan dia ada kekuatan dipanggil demikian. Dia nya daripada duit tu dia kata bayar. Kemudian sekarang ni kawasan tersebut asalnya orang Kristian. Orang Kristian menguasai, buat sekolah hebat. Orang Kristian buat sekolah, kawasan tersebut hebat. Sekarang sekolah tu jadi sunyi. Orang tak pergi dah di sekolah Kristian, datang berebut nak masuk sekolah dia ni. Dia sebut demikian. Walamma balagha asyuddah. Ni insya-Allah kita sambung akan datang nantilah. Ayat pada walamma balagha asyuddah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, ada 3 perkara ni anda nak sebut. Yang pertamanya, kita dah masuk dalam bulan Zulkaidah, nak masuk bulan Zulkaidah, Zulhijjah ni. Kemudian macam biasa tahun-tahun yang sudah kita buat ibadah korban. Kalau jemaah yang nak buat ibadah korban tu sebanyak lebih kurang RM350. Satu bahagian lah RM350, dan bagi yang tu pun dapat lembu kecil lah. Lembu pagi tadi daripada Kelantan dia telefon pada Ana, dia kata Ustaz, satu bahagian di Kelantan sekarang ni RM500 Ustaz, dia kata. Satu bahagian RM500. Maknanya dah berapa harga tu? RM3,500.
Satu bahagian. Maknanya harga lembu tu memang mahal sekarang ni. Lembu besar kot, RM3,500 ni. Kita ni buat dekat Shah Alam ni, kita Ana masih lagi kutip di sini ni RM350. Ana kata kalau RM3,500 satu bahagian, Ana tak larat nak cari, Ana sebut. Ana kata insya-Allah Ana cuba umumlah untuk satu bahagian ni RM350. Kalau jemaah yang nak suruh Ana sampaikan pada mereka-mereka yang susah ni lah. Dan tahun yang sudah Ana pergi buat ibadah korban di Kemboja. Ana pergi di Kemboja ni, Ana tak berapa cadang lah sekarang ni. Sebabnya di Kemboja tu banyak sangat. Kampungnya kampung Chodok je. Satu perkampungan Chodok lebih kurang 8 jam perjalanan daripada Hanoi tu nak pergi ke tempat itu. Melintasi lebih kurang 87 batang sungai. Ana bilang satu sungai. Ana bilang kira-kira tu lebih kurang 87 batang sungai. Nak 2 kali naik feri nak sampai di perkampungan Islam di Chodok tu sendiri. Tapi sampai di sana, orang Islam sana banyak sangat dah ibadah korbannya. Kemboja ni, Kemboja baik. Ana rasa banyak sangat. Vietnam sama, Ana kata ni banyak sangat dah. Sampai satu keluarga satu seekor lembu. Satu keluarga seekor lembu. Ana kata sebaik-baiknya ni, insya-Allah ananya pada 29 hari bulan ni, 28 hari bulan ni diminta supaya datang ke apa dia, Sarawak, nak buat misi dakwah di Sarawak, ke rumah-rumah panjang dan sebagainya. Kawan-kawan di Sarawak ni minta Ustaz datanglah Ustaz. Dia kata, Ustaz kami atur di masjid-masjid malam, ceramah di masjid, kemudian siang hari kita pergi ke rumah-rumah panjang, pergi tempat-tempat orang Islam yang baru ni. Dia kata insya-Allah kita nak suruh Ustaz, mereka susun program. Jadi Ana ingat nak bawa samalah, kalau ada rezekinya nak bawa sama ke sana untuk di Sarawak, untuk berbuka apa ni yang disebut dengan mereka buat ibadah korban dan sebagainya. Dan kalau para jemaah yang ada sumbangan, nak bagi sumbangan duit fidyah, nak bagi sumbangan apa dia, duit zakat dan sebagainya, boleh jugalah bagi untuk anak-anak pergi ke Sarawak pada 28 hari bulan ni, insya-Allah. 28 hari bulan untuk misi dakwah selama lebih kurang 3 hari begitu di Sarawak. Kemudian pada masa yang samanya anak-anak jemput sekali lagi, ingatkan jemaah pada hari Khamis ni, hari Khamis besok lusa ni, dijemput datang ke section 8 tu dah. Jangan lupa jemaah-jemaah datang lepas asar lagi. Hari Khamis lepas asar datang, anak buat jamuan sikit. Jamuan tu sempena Aidilfitri dan sempena anak pun nak mulakan tempat tu dan nak memulakan apa dia, di perubatan Darut Tibun Nabawi pun kat situ, dan nak mulalah renovate insya-Allah bangunan tu untuk nak kita kalau sempat tahun depan kita nak mulakan pelajar-pelajar tahfiz di tempat tersebut insya-Allah, dan pusat pengajian umum kita ni lah. Jadi anak nak jemput jemaah-jemaah, jangan lupa pada 13 hari bulan ni datang ke section 8 tu, di alamat yang ada tu, di alamat tak ada lagi, belakang IPK tu, belakang IPK, kemudian turun sebelah kiri, kemudian turun lagi sebelah kiri tu, ada sebelah kiri lagi, tengok nanti nampak banner besar tu, insya-Allah. Tak sesat kot, dunia tak sesat, akhirat je biasa sesat. Tempat tu mudah je insya-Allah. Jadi jemaah-jemaah bawalah keluarga masing-masing, setakat mana yang ada rezeki lah, kita pakat-pakat datang pada 13 hari bulan sampailah isyak, sampai isyak. Dan ada yang dah dapat SMS, ada yang tak dapat SMS. Yang dapat SMS tu pun ana minta datang, yang tak dapat SMS tu pun datang, yang ada dapat kad pun datang, yang tak dapat kad pun datang. Jemput datanglah setakat mana yang boleh datang. Ya, insya-Allah dijemput semua tu, mudah-mudahan diberkati nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah auladana, Allahumma shrah sudur auladana fi imtihanihim, fi imtihani UPSR. Allahumma yassir lahum umurahum, Allahumma ij'alhum min ibadikas salihin waj'alhum min ibadikal mukhlasin waj'alhum min ibadikal najihin fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lahum umurahum. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. أنا tak ada. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang hormati sekalian, kita sambung pengajian tafsir kita dalam ayat yang ke-15 daripada surah Yusuf yang kita baca ini. Kita baca dahulu, mudah-mudahan dia akan mendatangkan pahala dan ganjaran serta keberkatan di sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام
وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد حمت به وحم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم. Para hadirin yang dirahmati sekalian, kita baca panjang sikit walaupun kita tahu kita tak habis tafsir pada pagi ni ayat yang kita baca ni. Tapi walaupun kita tak habis, tapi paling-paling tidak hari ni kita dah baca 10 ayat Al-Quran Karim. Dalam hidup kita ni, kita diajar setiap hari ni membiasakan diri kita membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ni paling-paling tidak kita kena baca, kalau kita dapat satu juzuk satu hari lah. Satu juzuk satu hari ni satu kelaziman dalam hidup kita lah. Itu yang terbaik. Tapi kalau tak dapat juga, bacalah satu ain satu hari. Baca satu ain ataupun 15 separuh daripada satu juzuk tersebut kita baca, ataupun 5 ain ataupun satu ain, ataupun kita baca dalam paling-paling tidak juga 10 ayat dalam satu hari dalam hidup kita. Kerana dia merupakan makanan pada jiwa kita. Al-Quran Karim ni, kita jangan ingat dia sekadar dibaca begitu sebagaimana kita baca surat khabar, tidak. Tetapi bacanya Al-Quran, dia beza di antara bacaan Al-Quran dengan kita membaca majalah-majalah, buku-buku biasa, tidak. Baca Quran, di sana ada bacaan melembutkan hati kita. Bahkan dia akan menjadikan kekuatan pada jiwa kita. Siapa-siapa yang hidup dia dalam keadaan dia tinggal Quran, artinya dia membiarkan jiwa dia semakin lemah. Pada masa yang sama, jiwa dia kering kontang. Kita ni, jasad kita ni, kalau jasad kita ni kurang air, lama-lama akan jadi kering. Tubuh badan kita ni jadi kering. Baik, bagi jiwa kita sama juga. Kalau kita jarang baca Quran, maknanya di waktu itu jiwa kita menjadi kering. Jiwa kita ni jadi kosong. Kalau kita baca sekali seminggu baru nak baca Quran, ataupun malam Jumaat baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, kemudian masa-masa yang lain jarang kita baca, rugilah pada diri kita ni. Bila-bila lagi dah ayat yang kita baca ni merupakan ayat yang cerita tentang benda yang besar yang senantiasa berlaku dalam hidup kita. Apa dia? Yang disebut dengan mimpi. Mimpi ni satu benda yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Satu. Yang keduanya, ayat ni juga cerita tentang bagaimana sistem kekeluargaan yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Satu peristiwa yang besar yang berlaku pada Nabi Yusuf AS. Dalam hidup dia diuji oleh Allah dengan ujian adik-beradik. Kadang-kadang kita dengar ayat Al-Quran Karim cerita tentang ujian dengan anak. Kita baca sebelum daripada ni, bagaimana Nabi Nuh diuji oleh Allah dengan ujian anak. Kemudian ada dengan ujian isteri. Kemudian ada ujian dengan masyarakat. Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah dengan ujian masyarakat. Nabi Saleh diuji dengan masyarakat.
kita jarang dengar ujian adik-beradik. Hari ni kita sedang membicarakan tentang bagaimana ujian adik-beradik. Adik-beradik ni dia jadi ujian. Kadang-kadang kita nampak biasa je, tapi ada rupa-rupanya adik-beradik kita ni jadi ujian dalam hidup kita, dalam hidup seharian yang kita lalui. Kita nampak tak ada apa-apa. Boleh jadi waktu mana mak kita hidup, ayah kita masih lagi hidup, elok. Tapi kalau dah mak ayah kita tak ada, kemudian ibu kita dah tak ada, dan juga ayah kita dah tak ada dah, maka di waktu itu berlakunya perpecahan, perbalahan dan sebagainya. Kadang-kadang waktu mana mak ayah masih lagi hidup, dah berkelahi dah adik-beradik. Belum lagi apa-apa lagi, berebut harta benda, berebut kasih sayang, berebut benda-benda yang demikian yang menimbulkan kecemburuan. Dan di antara orang yang Allah jadikan ujian adik-beradik ni, Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf ni selain daripada ujian luaran yang cerita panjang, dan kemudian pada masa yang sama diceritakan ujian adik-beradik dahulu. Sebab tu dia mimpi tengok, dia lihat bagaimana ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar lahum li sajidin. Dia cerita tentang bagaimana bintang-bintang datang sujud. Ahada asyara, lebih kurang 11 bintang-bintang datang sujud pada dia. Kemudian matahari sujud, kemudian bulan pun sujud juga. Ini cerita apa dia? Cerita 11 ni adik-beradik lah. Adik-beradik yang datang satu ketika nanti adik-beradik dia akan sujud. Pada sujud tu bukan erti kata sujud dalam keadaan sujud kaki begitu, tidak, tetapi menghormati Nabi Yusuf AS. Setelah mana Nabi Yusuf AS ini di antara adik-beradik yang Allah bagi kelebihan pada diri dia. Ini yang cerita yang berlakunya. Cerita yang kita baca sebelum daripada ni, bagaimana Nabi Yusuf AS ni didengki oleh adik-beradik dia, dicemburui di kalangan adik-beradik. Apabila Nabi Yusuf AS dipilih sebagai anak yang terpilih di kalangan adik-beradik yang ramai ini, maka adik-beradik yang ramai tersebut merancang untuk membunuh Nabi Yusuf AS. Peringkat awalnya nak suruh bunuh. Kemudian datang pandangan yang kedua, kata jangan bunuhlah, kita buang je Yusuf ni, kita campak ikut dia lah. Dia hidup, kalau dia mati maknanya tak panjang umur dia. Adik-beradik yang lain sebut demikian, fi ghayabatil jub, mereka sebut kita campak saja, kita campak je dalam fi ghayabatil jub. Dia sebutnya dalam ayat yang ke-10 yang kita baca tu, kita campak saja dalam telaga ataupun campak dalam lubang yang besar je. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Lepas pada ini dia kata adalah orang yang akan ambil dia. Lepas tu in kuntum fa'ilin, kalau kita buat macam tu maka Yusuf ni insya-Allah lepas pada ni kalau dia hidup panjang, dia akan jadi hamba. Cuma kita putus adik-beradik di antara satu sama lain. Kemudian mereka pujuk Nabi Yaqub AS. Peringkat awal bila pujuk Nabi Yaqub AS, bapa mereka ni tak nak bagi. Peringkat awal Nabi Yaqub tahulah adik-beradik ni macam adik-beradik yang lain ni, dia nampak macam tak ambil berat kepada Yusuf. Masing-masing dah mula nampak kedengkian itu. Nabi Yaqub AS kata tak boleh, tak payahlah. Kalau kamu pergi juga nanti kamu akan cuai terhadap adik-beradik kamu ni, adik kamu Yusuf. Aku pula sayang pada Yusuf ni, kata Nabi Yaqub. Tiba-tiba mereka pujuk juga. Dia kata kami ni orang kuat. Qalu la in akalahu zib, kalaulah sekiranya kami bawa adik-beradik adik kami Yusuf ini, nescaya kalaulah diterkam oleh serigala, kami ni semua kuat-kuat. Oleh kerana kami kuat-kuat, wa nahnu usbatun, kami ni orang yang mampu mengawal Yusuf, inna idzal khasirun, dan kalau kami biarkan juga, kamilah yang rugi. Ni cara pujukan dipanggil, cara pujuk yang kita belajar pada minggu yang sudahnya. Hari ni kita sambung lagi. Falamma dhahabu bih, akhirnya bapa ni tak ada alasan. Oleh kerana Nabi Yaqub ni tak ada alasan dah, tak nak bagi, tak ada alasan, kena bagi juga. Bila bagi juga sampai peringkat kena bagi ni, falamma dhahabu bih, masing-masingnya mula bergerak, berjalanlah, meninggalkan ayah mereka yang tua ni seorang-seorang dekat rumah. Mereka pergi. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub, masing-masingnya bila berjalan jauh sikit, dan mereka sepakat dalam perbincangan masing-masing keling biji mata masing-masing ni, kenyik mata masing-masing di antara satu sama lain. Masing-masingnya dah sepakat. Wa ajma'u ni maknanya
masing-masing sepakat. Tak ada, kita bukan bunuh ni ya. Kita bukan bunuh. Tapi nak buat apa dia? Fi ghayabatil jub. Kita campakkan Yusuf ini dalam telaga yang dalam. Kita campakkan Yusuf fi ghayabatil jub. Jauh daripada Nabi Yaqub, mereka berjalan campak. Wa auhayna ilaih. Waktu mana campak tu, Nabi Yusuf alaihissalamnya diam je dalam telaga tu. Diamnya, tidak kata meraung, tidak kata bertempik, minta dan sebagainya, diam. Nabi Yusufnya diam. Wa auhayna, kami turunkan wahyu pada Yusuf. Allah cerita, kenapa kami turunkan wahyu? Nak tenangkan Yusuf. Kamu jangan berdebar, jangan. Ni perjalanan apa yang kamu mimpi. Perjalanan yang kamu mimpi. Wa auhayna ilai latunabbi'annahum bi amrihim hadha. Lepas pada ni kamu akan tahulah apa benda yang kamu mimpi sebelum daripada ni. Kami akan dedah satu-satu benda yang kamu mimpi sebelum daripada ni. Wahum la yash'urun. Dan satu ketika nanti perbuatan mereka ni, kami akan ceritakan pada mereka perbuatan mereka ni dalam keadaan wahum la yash'urun. Mereka sendiri tak sedar perbuatan yang mereka lakukan ini, dan kamu akan jumpa balik pada keluarga kamu satu hari nanti. Maknanya satu ketika nanti kamu akan jumpa wahai Yusuf. Kamu jangan resahlah, kamu jangan gelisah. Ni caranya Allah turunkan ketenangan pada Nabi Yusuf alaihissalam. Para hadirin sekalian, ulama-ulama kata kalau kita buat benda yang betul, kita tak akan berdebar. Tapi kalau kita buat benda yang salah, kita akan berdebar terus. Itu kaedah dalam hidup seorang. Siapa yang buat salah, dia akan jadi demikian. Dia akan jadi ketakutan, kegelisahan, serba tak kena. Mana-mana orang yang buat satu benda yang betul, Allah akan turunkan ketenangan pada dia. Para hadirin sekalian, jangan bimbang. Kalau waktu mana, katakanlah satu ketika, para hadirin sekalian diuji oleh Allah dengan ujian apa dia? Difitnah. Diuji oleh Allah dengan ujian ini. Kita diajar supaya apa dia? Bertenang. Lapang dada kita. Jangan kita rasa berdebar, jangan kita rasa gelisah, jangan. Kenapa? Kerana kita tahu kita benar. Orang yang benar, dia tidak akan rasa ketakutan. Dia akan jadi demikian. Tapi siapa yang buat benda yang salah, dia akan berdebar dalam hidup dia. Dia akan jadi demikian. Waktu tu dia akan rasa kegelisahan akan memanjang pada diri dia. Ini cara Allah jadikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Latunabbi'annahum. Satu ketika nanti kita akan cerita balik benda yang mereka buat ini, wahai Yusuf. Kamu jangan bimbang. Mereka yang buat, adik-beradik kamu yang buat ni, kita akan dedah balik perbuatan mereka ini sendiri. Maknanya benda-benda yang salah tu mereka akan tahu nanti. Bi amrihim, dengan kerja-kerja mereka ini. Yang mereka lakukan ini, maknanya hadza, dengan setiap satu-satu benda yang mereka buat ni akan didedahkan pada satu ketika nanti. Wahum la yash'urun. Waktu tu mereka tidak perasan yang kamunya tahu keadaan yang mereka lakukan ini sendiri. Makna cara demikian. Waja'u abahum insya'an yabkun. Mereka lepas mana cerita tu, Nabi Yusuf ditinggalkan. Tu cerita Nabi Yusuf ditinggal. Mereka balik jumpa dengan bapa mereka, insya'an yabkun. Masing-masing menangis. Masing-masing dalam keadaan, yang adik-beradik yang lain yang campak ni semua menangis. Dalam keadaan menangis lah. Ni menangis menipu dipanggil. Tangisan buaya darat, orang Melayu kita sebut demikian. Tangisan yang orang yang menipu ni, dia akan jadi demikian. Waja'u abahum. Mereka pun balik pada bapa mereka dalam keadaan insya'an yabkun. Masing-masing dalam keadaan yang masing-masing buat menangis. Buat menangis. Ini cara Allah gunakan demikian. Qalu ya abana. Lalu mereka sebut pada bapa mereka, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib. Mereka cerita terus. Wahai bapa kami, katanya mereka. Allah rakamkan kata-kata mereka ni bagaimana kata-kata orang menipu. Allah rakamkan kata-kata orang yang menipu ni. Dia sebut apa dia? Ya abana, wahai ayah kami, dia sebut. Wahai bapa kami, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf. Kami ni pergi tengah-tengah padang pasir tu. Waktu mana kami pergi tengah padang pasir, kaminya belum berlari di kalangan kami. Kami buat perlumbaan sesama kami. Dalam keadaan kami yang berlumba sesama kami ni, kaminya tinggal Yusuf.
Yusuf tu duduk dengan makanan yang kami bawa, bekalan yang kami bawa. Tiba-tiba fa'akalahu zi'. Datang serigala ataupun binatang yang buas ini datang terekam dia. Dia seorang saja. Dia cerita pada bapa dia, "Wa ma anta bimu'minin lana." Mesti ayah ni tak percaya apa yang kami cerita. Katanya mereka ni, ayah kalau kami bagi tahu macam mana pun tak percaya ni, dia kata. Walau kunna sadiqin, walaupun kami ni bercakap benar sekalipun. Maknanya padahal mereka bercakap bohong. Dalam keadaan mereka bohong ni, mereka boleh sebut demikian. Lepas itu bukti apa dia? Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka nya datang tunjuk pula darah pakaian Nabi Yusuf yang mereka sapukan dengan darah yang pembohong. Katanya Allah, bidamin kadhib. Darah yang ditipu dipanggil. Darah yang ditipu tu, katanya dalam riwayatnya mereka bunuh serigala sungguh. Mereka bunuh serigala, kemudian mereka ambil darah itu, kemudian mereka lumurkan darah itu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Lalu Nabi Yaqubnya, dia ambil je darah tu, dia cium je darah ni. Dia kata, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Dia kata sebenarnya di kamu ni, dia kata, Nabi Yusuf dia mula bersastra, dipanggil sawalat lakum anfusukum amra. Sawalat ni maknanya kamu ni ditipu sungguh lah dalam hidup kamu ni. Dia kata anfusukum amra, dalam hidup kamu ni, kalau apa ni, setengah-setengah orang dia tahu dah anak dia ni bohong. Misal contohnya, anak dia cerita pada dia. Bila dia cerita tu, bapa tu dia ada perasaan, dia ada rasa, insting dipanggil demikian. Dia rasa tu, dia akan tanya terus anak dia, biasa ke kamu cakap bohong? Dia tanya je soalan tu. Kadang-kadang kalau ada orang yang datang cerita pada kita dengar, kita tak mengia, tapi kita kata apa dia? Biasa ke bercakap bohong? Biasa ke bercakap bohong? Orang tu terkejut. Mesti orang tu terkejut. Kenapa? Tak percaya ke? Dia tanya dia balik. Sama juga Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam dia kata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kamu ni ada sesuatu yang kamu sembunyikan daripada aku. Ada benda yang kamu sembunyi. Tapi beginilah, fasabrun jamil. Kesabaran yang terbaiklah. Kita pakak-pakak sabarlah dia sebut. Kita pakak-pakak sabar. Kita fasabrun jamil, maka bersabarlah yang terbaik. Pilihan kita tak ada pilihan yang lain lah. Nak apa dia? Nak suruh terima, tak boleh terima. Bohong. Bila ambil je kain tu, cium, ni bukan darah orang ni. Orang tua, dia biasalah. Dia biasa dalam perjalanan hidup ni, dia banyak pengalaman. Tapi sawalat lakum amra. Kamu ni ada benda yang kamu nak sembunyi daripada aku. Tapi oleh kerana aku tak ada bukti, tak boleh nak tunjuk, fasabrun jamil. Kita sabar sudahlah yang terbaik. Ulama-ulama kata, kadang-kadang dalam hidup kita ni, tak kala mana kita benar, tapi kita tak ada kekuatan nak mempertahankan kebenaran. Tak ada bukti. Maka macam mana kita nak buatnya? Kita diajar supaya sabar, kerana masa itu akan menjadi ubat pada hidup seseorang. Dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita nak buktikan tak boleh. Kita nak, orang tanya, mana buktinya? Mana bukti? Allah, nak minta bukti ni payahlah. Payah nak minta bukti. Tapi beginilah, kita tunggu je lah, tengok. Kita tunggulah, tengok macam mana keadaan. Sabarlah, maksudnya demikian. Kadang-kadang kalau kita nak sebut, tak boleh. Kita nak buktikan tak boleh. Maka cara yang terbaik, tunggu masa. Masa ni akan menjadi ubat bagi setiap penyakit pada seorang. Dia, bila kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita sebut pada anak-anak kita, jangan bercakap kasar dengan mak ayah, jangan kita sebut pada dia. Dia tak faham. Anak-anak kita ni tak faham. Dia bercakap kasar juga. Kita kata beginilah, tunggu kamu kahwin nanti, senang. Kamu kahwin nanti, kamu dah dapat anak, kamu akan tahu lah. Sekarang kamu tak rasa lagi. Rasa kecil hati. Ada kamu nak terasa. Kamu boleh cakap kasar je. Ibu pergi ambil barang tu, ibu dah masak ke belum? Ibu tu, yang anak kita bercakap dengan kita, kadang-kadang anak menantu kita ni,
Dia bercakap waktu mana dengan kita tu, dia tak perasan. Boleh jadi dia tak terasa yang dia bercakap itu menyinggung hati kita. Tapi bila dia akan terasa? Masa ni akan menjadikan dia rasa. Sekarang dia tak terasa. Tapi waktu mana dia dapat anak menantu nanti, waktu mana dia dah dapat anak menantu dia nanti, kita pun boleh tengok balik. Kalau Allah panjangkan umur kita, kita tengok macam mana anak menantu dia layan pada dia pula. Fasabrun jamil. Kadang-kadang masa tu dia akan menjadi ubat pada diri seseorang. Ni dia panggil demikian. Allah katanya Nabi Yaqub alaihissalam, dia kata kita pakat-pakat sabarlah. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah sajalah yang apa dia, yang akan menolong dengan apa yang kamu gambarkan pada aku tadi. Wallahul musta'an. Dan Allah lah yang mampu membantu ala ma tasifun, di atas apa yang kamu ceritakan dan apa yang kamu bagi tahu pada aku. Ini cara demikian. Kita pun sama jugalah. Kalau kita dengar satu berita yang kita tak boleh percaya, berita yang kita tak boleh yakini, maka cara bagaimana? Kita sebut wallahul musta'an. Allah lah yang terbaik untuk memberi pertolongan. Wallahul musta'an. Kita ni nak tolong, ada kemampuan? Tak ada. Kita tak tahu dah cerita di sebalik itu. Nabi Yusuf alaihissalam dicampak ni, tak tahu dah cerita dia. Apa benda yang cerita di sebalik yang berlaku ni? Yang mampu kita tahu, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah lah yang mampu menolong di atas apa yang digambarkan pada kita ni sendiri. Kan kadang-kadang kita ni tidak berkuasa di atas segala sesuatu, tak? Kita dengan anak-anak kita boleh jadi kita mampu berkuasa dengan dia waktu mana dia ada depan kita je. Kalau dia dah berada dalam dewan peksa macam hari ni kan, anak dah berada di dewan peksa, kita tak boleh nak buat apa dah. Wallahul musta'an. Allah dah yang boleh tolong pada dia. Yang saat sebegini kita nak tolong pada dia, tak ada dah. Yang mampu tolong pada dia Allah je. Allah je buka hati dia. Ada anak yang masuk dalam peksa tu gelap, tak nampak apa-apa. Tapi ada anak yang senyum, tak ada apa-apa pun, dia tengok tu cerah je hati dia. Pun ada juga demikian. Ada orang yang Allah saja yang mampu menolong. Dia panggil demikian. Dan waktu mana anda belajar di Universiti Al-Azhar tu, anda terasa bagaimana pertolongan Allah. Kita ni waktu mana periksa di dewan periksa tu, kita menghafal ayat Quran. Dia wajibkan pelajar-pelajar ni setahun 2 juzuk. Tahun 2, tahun 3, tahun 4 tu 8 juzuk. 8 juzuk Al-Quran Karim kena hafal. Jadi waktu mana masuk tahun 4 tu, anaknya dah kena 8 juzuk ni, nak kena mula-mula jumpa dengan pensyarah. Dia akan tanya Quran, sambung, tanya, sambung. Ayat-ayat kadang-kadang dia baca ayat kemudian kita sambung. Itu soalan dia panggil syafawi, dia panggil. Tapi ada tulisan, kena menulis. Dia tulis ayat kemudian sambung. Dia kata tulis sampai 10 ayat sambungan. Soalan dipanggil demikian. Waktu tu kita jadi blank. Ada setengah-setengah orang dia kata nak sambung tu tak berjumpa. Dia bukan banyak sangat pun. Untuk setahun untuk 4 soalan je. 4 soalan je. Tapi 4 soalan tu pun padan untuk melekatkan seorang pada tahun yang akan datang lagi. Dan hari ni ramai mana lagi yang lekat sampai tak balik-balik lagi. Yang belajar di Universiti Azhar pun lekat Quran je. Yang lekat Quran je. Ada sahabat Ana yang pergi sama dengan Ana pengajian dahulu, pergi sama tahun 95 sampai hari ni tak balik lagi. Tanya dia, patut 4 tahun je belajar. Dia tanya, apa benda yang lekat? Quran je Ustaz, dia tu. Quran je lekat. Kenapa? Yang pensyarah ni pula, pensyarah yang dia nak luluskan seorang tu, dia sembahyang sunat dulu 2 rakaat. Ni pensyarah Universiti Al-Azhar lah. Allah bagi kelebihan pada dia. Orang ni aku bagi lulus, orang ni aku tak nak bagi lulus. Nak buat macam mana? Waktu mana kita ni nak jawab tu, yang anda terasa sangat Allah tolong ni, sebelum daripada kita nak periksa tu, kita hantar surat. Dulu hantar surat pada mak. Tulis surat ni. Sambil tulis surat tu bagi tahu yang kita ni penat dalam kita belajar. Kita bagi tahu keadaan ni. Menangis lah. Sambil tulis surat tu, romantik jugalah dia panggil. Tulis surat menangis bagi tahu pada mak tu. Lepas tu mak bangun sembahyang sunat hajat.
Ibu pula sembahyang sunat hajat. Kita pula doa, ya Allah tolonglah, jangan kamu sangkutkan aku ya Allah. Jangan kamu sangkutkan aku ya Allah. Minta. Waktu mana jawab periksa tu, nampak satu-satu. Allah bagi tu nampak betul-betul. Sambung, tulis, tak berhenti. Maknanya apa dia? Siapa yang bagi ni? Allah. Walaupun ada orang yang pick up, kepala dia, otak dia kuat, ingatan dia kuat, tapi masuk dalam periksa, dia ikat blank. Ada orang yang blank. Maknanya apa dia? Siapa yang tolong? Allah. Ni gambaran dipanggil demikian. Wallahul musta'an. Banyak lagi dah contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh dalam hidup kita ni, kita dah buntu dah. Kat manalah kita nak dapatkan duit ni? Nak bayar hutang sebanyak ni. Misal contohnya, hutang yang banyak ni, macam mana lah kita nak dapat? Yang ni pun tak mampu nak bayar. Kita berdoa, kita minta, kita tolong, kita minta dengan Allah. Minta. Tiba-tiba Allah lepaskan. Wallahul musta'an. Allah lah yang bantu dalam hidup kita. Maknanya, segala benda yang kita buat ni, jangan terlepas dengan Allah. Diajar oleh Nabi Yaqub AS, ajar pada kita ni, dalam hidup, jangan minta tolong dengan selain daripada Allah. Satu mulut kita sebut, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Waktu mana mula-mula kita semayang, dalam Fatihah kita tu kita sebut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, maknanya ya Allah, aku minta tolong betul-betul pada kamu ya Allah. Hasil daripada aku jadi hamba pada kamu ni ya Allah, aku ni ya Allah, minta tolonglah ya Allah. Tolong bantu aku ya Allah dalam setiap kerja-kerja hidup aku ni ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan pada kamulah ya Allah aku pohon pertolongan ya Allah. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia tahu ayat tu maf'ulun bih diawalkan, dimuqaddamkan. Diawalkan ayat tersebut. Sepatutnya dia tak sebut iyyaka, tapi dia kena nasta'inka iya. Maknanya demikian. Patutnya ayat tu pohon pertolongan pada kamu, tapi Allah gunakan pertolongan tu minta di awal. Disebut Allah dahulu, lepas tu barulah minta pertolongan. Allah dahulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang belajar bahasa Arab dia tahulah kaedah yang digunakan ini sendiri. Sama juga dengan Nabi Yaqub AS ni sebut wallahul musta'an, dan Allah lah yang mampu memberi pertolongan ala ma tasifun, di atas siapa yang kamu sifatkan tadi, yang kamu cerita ni sendiri. Habislah cerita yang ni. Nabi Yaqub pun terima berat hati. Dalam keadaan yang katanya, dalam sirahnya kata, tiap-tiap hari menangis sampai buta mata. Menangis tiap-tiap hari. Tak nak terima, anak dah tak ada. Nak terima, macam bohong sangat. Tak percaya sangat. Benda yang diceritakan ni, satu benda yang seolah-olah dipaksa masuk. Kita ni, sebab tu dalam Islam, dia ada kaedah. Kalau ada orang yang tuduh seseorang, dia kena ada pembuktian. Kalau tak ada bukti, yang menuduh, dia ajar supaya disebat. Yang menuduh ini sendiri. Kenapa? Kerana kadang-kadang yang dituduh tu di luar jangkaan. Tak logik boleh buat. Tak logik buat. Dipanggil demikian. Sebab tu dalam Islam ni, siapa yang tuduh orang perempuan berzina, dia kena bawa 4 orang saksi. Kalau dia tak boleh bawa 4 orang saksi, maka orang yang menuduh tu dia kena sebat sebanyak 80 kali sebat. Kenapa? Benda yang kamu nak paksa orang terima. Nak paksa. Kalau betul pun pada diri kamu, sebaik-baik kamu sembunyi. Tapi 4 orang ni tak mungkin dia nak menipu. 4 orang yang mesti soleh, bukan fasik. Tak boleh orang yang pernah beli nombor ekor, tak boleh jadi saksi. Dia panggil demikian. Waktu Islam ni dia ajar supaya apa dia? Yang kamu nak cerita satu benda, berita ni, kamu mesti ada kekuatan. Kalau kamu tak ada kekuatan, kamu pula jangan, orang yang mendengar jangan percaya, jangan terima, kerana dia akan memusnahkan dalam hidup kita. Dia dipanggil demikian. Mesti bukti 4 orang saksi yang saleh. Dia bukan mesti bersumpah, tak, tapi kena bawa 4 orang saksi. 4 orang saksi ni, kalau tak ada 4 orang saksi, kamu tuduh juga, maka di waktu ini kamu tak boleh bawa orang yang menuduh tu, mesti disebat sebanyak 80 kali sebat.
Itu kaedah dalam agama. Kenapa kita memaksa satu benda untuk dimasukkan dalam pemikiran seseorang? Walau kunna sadiq. Kemudian wajaat sayyaratun. Cerita Nabi Yusuf pula diam je dalam telaga. Diam dalam telaga tu, wajaat sayyarah. Datanglah beberapa kafilah. Sayyaratun kafilah dipanggil. Kereta, kenderaan dipanggil. Kabilah datang, kafilah yang datang. Fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Dalam keadaan merekanya dahaga yang amat sangat, tiba-tiba terjumpa telaga. Telaga tu dalam. Kemudian fa arsalu waridahum. Mereka pilih 2-3 orang di kalangan mereka supaya pergi ambil air dalam telaga ni. Allah gerakkan, dipanggil. Nak tunjuk bagaimana susunan yang diatur oleh Allah. Elok dah dia patutnya mati kering lah dalam telaga tu Nabi Yusuf. Patutnya yang dia mampu minum air tu je lah. Air pula sikit dalam telaga ni. Lalu nak buat macam mana? Fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Lalu mereka menyuruh beberapa orang untuk ambilkan air ni. Lalu mereka turunkan telaga, turunkan timba ke dalam telaga ni. Apabila turun saja, tarik naik, tengok-tengok bukan air budak. Naik saja. Qala ya Bushra hada gulam. Tengok-tengok budak yang naik. Mereka sebut apa dia? Kabar gembira, kita dapat budak. Cantik pula dia sebut. Cantik pula. Ya Bushra hadha gulam. Maknanya berita gembira, kita dapat budak, dia sebut demikian. Rasa berat, ingat ke air. Rupa-rupanya budak yang sedang bergayut naik ke atas. Wa asarruhu bida'atan. Lalu mereka ambil budak tu, sembunyikan dalam barang dagangan mereka. Ambil Nabi Yusuf AS ini, letak dalam barangan mereka. Wallahu alimun bima ya'malun. Dan Allah lah yang tahu dengan apa yang mereka kerjakan ini sendiri. Sembunyikan maknanya mereka tengok-tengok tu, tengok ni rezeki yang lain ni, bukan rezeki air ni, tak. Rezeki budak yang datang. Dapat budak ni maksudnya seronok mereka untuk dijual. Nak jual lah budak ni. Kerana dapat, dipanggil zaman-zaman dahulu orang meniaga orang. Orang jual orang. Dalam zaman kita ni kalau dapat budak, buat anak angkat begitu je lah. Kalau dapat. Tapi tiba-tiba dia pun, orang ni pun kuat juga. Kalau kita lah tarik naik budak, jatuh balik tangan negara. Turunkan balik. Tapi yang kira-kiranya kafilah ini pula kira-kira apabila naik saja budak, rasa seronok terus. Allah dia kata rezeki baru ni. Rezeki baru yang dapat, yang namakan dengan kanak-kanak ni sendiri. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Allah cerita, lepas pada itu mereka pergi jual Nabi Yusuf AS dengan harga yang murah. Bisa kira-kira kerana dapat pun senang, jual pun murah. Jual dalam keadaan bisamanin darahima ma'dudah, beberapa dirham yang tertentu, bilangan yang tertentu. Wa kanu fihi minaz zahidin. Kerana mereka tak rasa tertarik langsung. Mereka tak tertarik langsung untuk nak membela Nabi Yusuf AS ini sendiri. Allah matikan perasaan pada mereka. Maknanya kalau kita dapat anak, patutnya dapat budak ni, kita bela dah, tambah budak ni cantik. Mereka je fikir duit tu utama. Ada orang yang hidup atas dunia ni, dia tak fikir orang. Sebab tu kan kita baca dalam surat khabar harian Metro tu, bapa jual anak, dia panggil. Baca dalam surat khabar ni, kadang-kadang dia boleh jual dengan harga tertentu saja. Dia nak isap rokok, dia jual anak perempuan dia 4 orang. 4 orang ni untuk dibayar dengan rokok je. Dia lacurkan anak perempuan dia. Ini kita baca dalam surat khabar demikian. Ada berlaku di Batu Pahat Johor. Berlaku benda demikian. Anak perempuan dia dizinai oleh orang lain. Yang dia bapaknya isap rokok, relax je isap rokok. Dia panggil demikian. Ni berlaku kat Johor ni. Kalau orang Johor jangan mengaku orang Johor lah hari ni. Buat malu Johor, dia panggil demikian. Nak sebutnya gambaran yang masyarakat kita ni, ada yang jual dengan cara demikian. Ada jual dengan harga murah-murah aja. Dia nampak duit, dia nampak cara demikian. Allah, sebab tu ada setengah-setengah ulama kata, kalaulah anak perempuan kita orang masuk Minang, orang nak kahwin, jangan letak harga, jangan letak. Kita kadang-kadang orang masuk je
nak kahwinkan anak perempuan, orang tanya, berapa nak bawa ni? Kita mula, kakak dia dulu 12, kita jawab. Yang takkanlah adik dia ni nak 12 juga. Adik dia ni belajar universiti, kakak dia tu SPM je. Dia mula letak harga. Jangan letak. Baik-baiknya kita kata apa dia? Bawalah sekadar kadar yang terbaik. Janganlah bawa hina sangat, jangan bawa mulia sangat, jangan. Bukan nak meniaga anak pun. Nak suruh keluarga ni jadi keluarga yang saleh dan salihah. Bahkan dalam satu riwayat kata, siapa-siapa yang letak harga dengan nilai yang tinggi, hilang keberkatan. Hilang berkat terus. Kadang-kadang kita fikir nak buat kenduri. Kita nak fikir nak ambil duit ni. Duit ni sama. Jangan. Apabila kita, tanggungjawab kitanya, apabila anak perempuan kita ni, anak perempuan baik, anak lelaki baik, dia nak kahwin, tanggungjawab bapa lah. Ibu bapa ni yang tolong mengahwinkan mereka. Nak buat jamuan bukan ambil duit dia, ambil duit kita lah. Inilah jamuan daripada duit kita. Kalau dia bagi anak-anak kita bagi, itu satu rahmat. Kita berdehem lah 2-3 kali. Gitu. Misal contohnya, duit tak ada ni, nak buat kenduri pun, kita sebut demikian. Ada ke nak buat kenduri? Anak-anak pun fikir jugalah. Takkanlah nak kesian pada mak dia dan ayah dia saja. Yang dia bekerja. Ini benda-benda yang demikian ni, maknanya menggambarkan pada kita yang dia nak suruh timbulnya keberkatan. Bukan nak nilaian itu, tidak. Nilaian harta benda. Kemudian wakanu fihi minaz zahidin. Mereka ni tak ada perasaan langsung pada Nabi Yusuf untuk nak jaga Nabi Yusuf, tapi mereka nak duit je. Yang penting duit. Yang tu Allah cerita, manusia ni ada golongan demikian. Golongan dia tak ada perasaan terhadap sama manusia, tapi yang fikir duit. Dia kahwin dengan orang rumah dia. Dia kahwin dengan orang perempuan. Dia bukan fikir tentang dia nak jaga kekeluargaan, tak. Tapi dia nak suruh perempuan itu jadi hamba pada dia. Jadi hamba pada dalam rumah tangga dia. Dia ni jadi bos. Misal contohnya, yang lelaki yang demikian. Ni pun rosak juga. Yang berlaku di Arab Saudi kan. Kita baca dalam surat khabar, kita baca dalam buku-buku dan sebagainya. Dia cerita tentang perempuan dihambakan. Perempuan ni jadi bahan seks je pada diri dia. Pada ada setengah-setengah yang tak ada agama lah, bukan keseluruhan, tidak. Tetapi nak sebutnya, yang jadi macam ni dosa. Dia nampak bahawa apa dia? Dalam bidang tertentu saja. Dia dia nak rasa hidup selesa, dia nak rasa hidup bahagia dan sebagainya. Pada diri dia tak fikir orang lain. Perasaan isteri dia, perasaan anak-anak dia, perasaan keluarga dia, tak ada langsung pada dia. Ini bukan jenis orang dia panggil. Orang-orang ni, dia kena ada perasaan sesama manusia. Kita ni, kena ada perasaan sesama kita ni. Satu kitanya, jangan fikir kita seorang, jangan. Fikir orang lain sama. Kalau kita buat sesuatu, jangan fikir kita je, jangan. Nak mudah kita je. Tak. Terfikir mudah orang lain sama. Setengah-setengah orang kan, dia tengok dia parking kereta, misal contoh. Dia parking kereta, dia pergi pasar raya tu, dia parking. 2 tu untuk dia seorang je. Dia nak suruh apa dia? Jangan dia tercalar. Misal contohnya, maknanya dia fikir dia turun tu, orang tegur dia, parking elok-elok sikit. Alah, cari tempat lain lah, banyak lagi dia. Dia boleh jawab. Kadang-kadang anak pergi, kadang-kadang anak tengok dah, dia parking tu tak betul. Kita turun cermin, kita tegur, betulkan balik kereta tu, kata. Banyak lagi tempat lain disebut. Dia boleh jawab, banyak lagi tempat lain. Maknanya manusia yang mentingkan diri dia. Dia tak fikir tentang orang lain. Para hadirin sekalian, tengok dalam rancangan Laukana Bainana tu kan. Rancangan Laukana Bainana. Pergi semayang, parking betul-betul depan masjid terus. Dia yang nak suruh apa dia? Nak suruh dia senang. Dia je dapat. Orang lain peduli apa disebut. Orang lain cari sendirilah. Ni orang yang tak fikir tentang orang lain. Orang ni jenis harta benda, materialistik. Kita boleh tengok karakter dia melalui cara demikian. Kehidupan dia ni sendiri. Dia makan, dia tak peduli orang lain. Kalau dia makan, ngap dia seorang je kat dapur tu. Dia tak fikir tentang anak-anak dia ke, kehidupan dia ke, macam mana mak dia ke, ayah dia ke. Dia tak. Dia fikir dia je. Yang ni merosakkan, dia panggil demikian. Lama-lama sunyilah hidup dia. Tapi kalau kita hidup berjamaah, kita hidup fikir orang lain sama. Maknanya macam mana kehidupan orang, bagaimana orang lain. Nak makan, kita teringat mak kita macam mana, dah makan ke belum. Ni maknanya tanda karakter kita ni hidup dengan ada perasaan kemanusiaan. Tapi kalau kita makan seorang-seorang, setengah-setengah dah lah seorang, sorok pula tu.
Ambil bekas lagi sorok je dia makan. Maggi je, bukan makan benda apa pun. Makan Maggi je tapi sorok seorang-seorang. Maknanya inilah karakter yang hodoh yang digambarkan dalam hidup. Kita ajar pada anak-anak kita makan kongsi, jangan makan seorang-seorang. Dan cantik jugalah hikmah orang Melayu kita, dia buat kuih raya dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh pakat rasa ramai-ramai. Ada hikmah dia panggil. Kuih dan juga sebagainya yang diletakkan dengan tujuan nak suruh ingatkan jangan kita seorang, jangan fikir orang lain sama tentang bagaimana. Tapi kalau buat kuih raya makan seorang-seorang dia ni kat rumah, maknanya dia ni tak ada kemanusiaan langsung pada diri. Wa qala allazi ishtarahu min Misr limraati, dan orang Mesir yang membelinya, dan cerita ringkasnya Allah cerita akhirnya budak ni dibeli siapa? Nabi Yusuf ni dibeli oleh siapa? Seorang lelaki yang orang kaya di bumi Mesir ini. Bumi Mesir ini. Wa qala allazi ishtarahu min Misr limraati, lalu diambilnya budak ni dan dibawa balik. Ceritanya orang Mesir yang beli itu raja Mesir yang nama Kitfir, dan nama isterinya Zulaikha. Kitfir asal dia nama ni. Kemudian dia beli, tengok budak ni, raja tu beli, cantik budak ni, nampak kemas, tegak, elok ni, dan dia pun ambil, dia beli. Apabila dia belinya, lalu dia bawa balik pada isteri dia. Bawa balik pada isteri limraati, dia sebut pada isteri dia, kita beli akrimi maswah, dia sebut. Dia kata beri tempat dia dan layankanlah dia dengan layanan yang baik. Akrimi maswah asa an yanfa'ana, boleh jadi budak ni ada manfaat untuk kita, ada manfaat untuk diri kita. Au nattakhidahu walada, ataupun kita jadikan dia anak angkat kita je. Nattakhidahu walada, Allah jadikan dua orang ni tak ada anak, tak ada zuriat. Kahwin nama Zulaikha ni, kahwin tak ada anak. Kitfir ni pun tak ada anak, raja ni pun tak ada anak, kahwin tak dapat zuriat. Jadi kita kata dah dapat budak ni, kita kata kita jadikan dia anak angkat kita lah. Au nattakhidahu walada. Satu ulama kata anak angkat ni memang ada syarak, tak ada dalam hukum syarak. Tak zaman Nabi Yusuf tu ada dah dipanggil anak angkat. Anak angkat ni sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah itu anak angkat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun abang angkat, kakak angkat, yang berangkat-angkat yang lain ni tak ada. Ada pun yang lain ni rekaan Melayu dipanggil. Ada anak angkat dibenarkan dalam syarak dan disunnahkan dalam Islam. Tapi yang lain daripada itu tak ada. Yang lain daripada dia bahkan jadi adik-beradik angkat ni setelah mana ibu tu dulu ambil anak angkat. Baru dia jadi ni kakak angkat saya, ni abang angkat saya. Tapi kalau yang ni tak ambil lagi, maka dia tak boleh jadi anak angkat terus. Dalam hukum dipanggil demikian. Tanya macam mana nak suruh jadi anak angkat? Disebut je, katanya ulama. Sebut orang tu setuju, jadi anak angkat dia lah. Sama ada setuju ke ataupun kita sebut je, maka dia dianggap anak angkat, dipanggil demikian. Kemudian wa kadzalika makkanna li Yusuf, demikianlah kami jadikan kedudukan Yusuf itu. Allah cerita kami nak naikkan Yusuf ini, waktu mana kami nak jadikan kemuliaan pada Yusuf ini, kami jadikan demikian. Makkanna li Yusuf, kami jadikan step by step, susunan yang diatur. Kami susun cara kami itu, kamu tak fikir wahai manusia. Tak ada orang boleh terfikir. Maknanya susun atur dalam perjalanan qada dan qadar kita ni, tak pernah kita boleh terfikir. Allah jadikan cantik je susunan. Kita pun tak terbayang. Tak payah Nabi Yusuf lah, kita tengok kita sendiri ni, perjalanan hidup kita ni, tak terbayang kita sampai tahap ini. Allah bagi sebegini rupa. Kalau kita fikirlah, kita duduk seorang-seorang, start daripada kecil dahulu, tak mungkin kita duduk tahap ini. Tak mungkin. Tapi Allah susun, Allah atur, kamu belajar kat situ, kemudian kamu jumpa dengan orang ni, kemudian akhir kamu duduk begini, kemudian sambung, akhirnya jadi begini pada diri kamu. Kalau kita fikir seorang-seorang, boleh jadi sekarang ni, kalau anak lah, penoreh getah lah dia. Kerana arwah ayah dulu penoreh getah, buka tanah. Nak sebutnya gambaran demikian. Boleh jadi kita ni mancingkan puyuh lagi tak tahu. Boleh jadi kita orang kampung lagi tak tahu. Tapi tak, Allah susun, naik kamu duduk kat sini, kamu jumpa dengan orang ni, kemudian kamu duduk kat sini, kamu belajar kat sini. Sama juga kita.
Dalam hidup kita ni tak terfikir kita berjumpa orang utara berjumpa dengan orang pantai timur. Orang pantai timur berjumpa dengan orang, tak terfikir dalam hidup kita. Nak sebutnya gambaran, dan Allah susun. Siapa yang susun? Aku, katanya Allah. Aku yang menyusun pada diri kamu untuk perjalanan hidup kamu ni sendiri. Kita diajar supaya terima qada dan qadar ini. Cuma kita berdoa yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Cara kita berdoa, ya Allah, tolong ubah ya Allah. In kana rizqi ba'idan faqarribhu. Ya Allah, kalaulah rezeki ni jauh, ya Allah, tolong dekat-dekatlah ya Allah. Wa in kana qalilan fakaththirhu. Ya Allah, kalaulah rezeki aku ni sikit je ya Allah, tolong perbanyakkanlah ya Allah. Bihaqqi duhauka wal bahauka wal jamaluka. Ini doa yang kita baca dalam doa semayang duha sebentar tadi ni. Maknanya kita baca, kita minta yang terbaik ya Allah. Yang terbaik. Tapi susun aturnya siapa? Kamu ya Allah. Wa kadzalika makkanna li Yusuf. Allah nak ajar demikian. Ayat ni nak ajar hidup kita ni Allah yang susun. Berapa ramai kan orang dahulu, dianya waktu mana mula-mula dahulu tak nak dengan orang ni, tak nak. Tengok sekarang suami dia dah orang ni. Yang mula-mula dulu menyampah, tengok muka budak ni dia. Mula-mula akhir jadi suami. Tengok Allah jadikan susun. Kitanya tak nak anak dalam keadaan begini. Tahu-tahu jadi begini anak kita. Benda yang kita tak nak itulah kadang-kadang yang Allah bagi. Benda yang kita nak kadang-kadang Allah tak bagi lagi. Naknya rumah besar, naknya kereta mewah, naknya, tapi terliur begitu je lah kita. Naknya hidup bahagia, naknya hidup, tapi tak. Allah uji dan Allah jadikan demikian. Naknya pada yang kita nak Allah tak bagi. Benda yang kita tak nak, yang tu yang Allah bagi. Yang Allah bagi kadang-kadang yang menyebabkan akhirnya dia merupakan ujian pada diri kita ni. Ulama-ulama kan, kita tengok lari mereka dengan kehidupan kemewahan. Ulama-ulama ni lari, tapi yang dia lari tu lagi diberi, lagi diuji dalam hidup. Maknanya demikian. Kadang-kadang Allah uji dengan ujian demikian. Yang orang bekerja berhempah pula nak, tak dapat dalam hidup mereka ni. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadis. Dengan cara itu juga kami nak mengajar padanya segala ilmu-ilmu mimpi. Ilmu ta'wil mimpi dipanggil. Dan dengan cara itu juga kami nak ajar pada Yusuf perjalanan hidup dia ni, yang menyebabkan aku bagi pada dia ilmu ta'wilul ahadis. Nak mengajar pada dia ilmu ta'wil, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa ta'bir mimpi. Jarang orang dapat ilmu yang takbir mimpi ni, jarang sangat Allah nak bagi pada seorang. Ulama-ulama kadang-kadang buntu. Orang datang cerita pada kita, Ustaz, saya mimpi jumpa tikus 3 ekor. Lepas pada tu saya mimpi pula tikus tu jatuh betul-betul dalam baldi depan saya. Benda apa tu Ustaz? Kita tercelik mata. Nak membayangkan macam manalah tikus tu jatuh dalam baldi. Nak sebutnya kita pun buntu. Tak semua orang boleh jawab. Tak semua orang boleh cerita benda demikian. Sama juga yang ni. Yang Allah nak bagi ni, Allah bagi ilmu. Ada orang yang Allah bagi ilmu tertentu yang Allah kurniakan pada dia. Ta'wilul ahadis. Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah sajalah yang mengatasi di atas segala urusan-urusan yang kamu lakukan. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Tapi sayangnya manusia ni, kebanyakan manusia dia tak tahu benda apa yang hikmah di sebalik sesuatu yang terjadi ini sendiri. Wallahu ghalibun ala amri. Ni katanya ulama, kalau kita berlaku satu benda yang berat dalam urusan hidup kita, baca ayat ni. Wallahu ghalibun ala amri walakin aksaran nasi la ya'lamun. Kahwin nanti kamu dah dapat anak, kamu akan tahu. Sekarang kamu tak rasa lagi. Rasa kecil hati ada, kamu nak terasa. Kamu boleh cakap kasar je. Ibu pergi ambil barang tu, ibu dah masak ke belum? Ibu tu yang anak kita bercakap dengan kita, kadang-kadang anak menantu kita ni, dia bercakap waktu mana dengan kita tu, dia tak perasan. Boleh jadi dia tak terasa yang dia bercakap itu menyinggung hati kita. Tapi bila dia akan terasa? Masa ni akan menjadikan dia rasa. Sekarang dia tak terasa. Tapi waktu mana dia dapat anak menantu nanti,
Waktu mana dia dah dapat anak menantu dia nanti, kita pun boleh tengok balik. Kalau Allah panjangkan umur kita, kita tengok macam mana anak menantu dia layan pada dia pula. Fasabrun jamil. Kadang-kadang masa tu dia akan menjadi ubat pada diri seseorang. Ni dia panggil demikian. Allah katanya Nabi Yaqub alaihissalam, dia kata kita pakat-pakat sabarlah. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah sajalah yang apa dia, yang akan menolong dengan apa yang kamu gambarkan pada aku tadi. Wallahul musta'an. Dan Allah lah yang mampu membantu ala ma tasifun, di atas apa yang kamu ceritakan dan apa yang kamu bagi tahu pada aku. Ini cara demikian. Kita pun sama jugalah. Kalau kita dengar satu berita yang kita tak boleh percaya, berita yang kita tak boleh yakini, maka cara bagaimana? Kita sebut wallahul musta'an. Allah lah yang terbaik untuk memberi pertolongan. Wallahul musta'an. Kita ni nak tolong, ada kemampuan? Tak ada. Kita tak tahu dah cerita di sebalik itu. Nabi Yusuf alaihissalam dicampak ni, tak tahu dah cerita dia. Apa benda yang cerita di sebalik yang berlaku ni? Yang mampu kita tahu, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah lah yang mampu menolong di atas apa yang digambarkan pada kita ni sendiri. Kan kadang-kadang kita ni tidak berkuasa di atas segala sesuatu, tak? Kita dengan anak-anak kita boleh jadi kita mampu berkuasa dengan dia waktu mana dia ada depan kita je. Kalau dia dah berada dalam dewan peksa macam hari ni kan, anak dah berada di dewan peksa, kita tak boleh nak buat apa dah. Wallahul musta'an. Allah dah yang boleh tolong pada dia. Yang saat sebegini kita nak tolong pada dia, tak ada dah. Yang mampu tolong pada dia Allah je. Allah je buka hati dia. Ada anak yang masuk dalam peksa tu gelap, tak nampak apa-apa. Tapi ada anak yang senyum, tak ada apa-apa pun. Dia tengok tu cerah je hati dia. Pun ada juga demikian. Ada orang yang Allah saja yang mampu menolong. Dia panggil demikian. Dan waktu mana anda belajar di Universiti Al-Azhar tu, anda terasa bagaimana pertolongan Allah. Kita ni waktu mana periksa di dewan periksa tu, kita menghafal ayat Quran. Dia wajibkan pelajar-pelajar ni setahun 2 juzuk. Tahun 2, tahun 3, tahun 4 tu 8 juzuk. 8 juzuk Al-Quran Karim kena hafal. Jadi waktu mana masuk tahun 4 tu, anaknya dah kena 8 juzuk ni, nak kena mula-mula jumpa dengan pensyarah. Dia akan tanya Quran, sambung, tanya, sambung. Ayat-ayat kadang-kadang dia baca ayat kemudian kita sambung. Itu soalan dia panggil syafawi, dia panggil. Tapi ada tulisan, kena menulis. Dia tulis ayat kemudian sambung. Dia kata tulis sampai 10 ayat sambungan. Soalan dipanggil demikian. Waktu tu kita jadi blank. Ada setengah-setengah orang dia kata nak sambung tu tak berjumpa. Dia bukan banyak sangat pun. Untuk setahun untuk 4 soalan je. 4 soalan je. Tapi 4 soalan tu pun padan untuk melekatkan seorang pada tahun yang akan datang lagi. Dan hari ni ramai mana lagi yang lekat sampai tak balik-balik lagi. Yang belajar di Universiti Azhar pun lekat Quran je. Yang lekat Quran je. Ada sahabat Ana yang pergi sama dengan Ana pengajian dahulu, pergi sama tahun 95 sampai hari ni tak balik lagi. Tanya dia, patut 4 tahun je belajar. Dia tanya, apa benda yang lekat? Quran je Ustaz, dia tu. Quran je lekat. Kenapa yang pensyarah ni pula, pensyarah yang dia nak luluskan seorang tu, dia sembahyang sunat dulu 2 rakaat. Ni pensyarah Universiti Al-Azhar lah. Allah bagi kelebihan pada dia. Orang ni aku bagi lulus, orang ni aku tak nak bagi lulus. Nak buat macam mana? Waktu mana kita ni nak jawab tu, yang anda terasa sangat Allah tolong ni, sebelum daripada kita nak periksa tu, kita hantar surat. Dulu hantar surat pada mak. Tulis surat ni. Sambil tulis surat tu bagi tahu yang kita ni penat dalam kita belajar. Kita bagi tahu keadaan ni. Menangis lah. Sambil tulis surat tu, romantik jugalah dia panggil. Tulis surat menangis bagi tahu pada mak tu. Lepas tu mak bangun sembahyang sunat hajat. Ibu pula sembahyang sunat hajat. Kita pula doa, ya Allah tolonglah, jangan kamu sangkutkan aku ya Allah. Jangan kamu sangkutkan aku ya Allah. Minta. Waktu mana jawab periksa tu, nampak satu-satu. Allah bagi tu nampak betul-betul.
Sambung, tulis, tak berhenti. Maknanya apa dia? Siapa yang bagi ni? Allah. Walaupun ada orang yang pick up, kepala dia, otak dia kuat, ingatan dia kuat, tapi masuk dalam biasa, dia ikat blank. Ada orang yang blank. Maknanya apa dia? Siapa yang tolong? Allah. Ni gambaran dipanggil demikian. Wallahul musta'an. Banyak lagi dah contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh dalam hidup kita ni, kita dah buntu dah. Kat manalah kita nak dapatkan duit ni? Nak bayar hutang sebanyak ni. Misal contohnya, hutang yang banyak ni, macam mana lah kita nak dapat? Yang ni pun tak mampu nak bayar. Kita berdoa, kita minta, kita tolong, kita minta dengan Allah. Minta. Tiba-tiba Allah lepaskan. Wallahul musta'an. Allah lah yang bantu dalam hidup kita. Maknanya, segala benda yang kita buat ni, jangan terlepas dengan Allah. Diajar oleh Nabi Yaqub AS, ajar pada kita ni, dalam hidup, jangan minta tolong dengan selain daripada Allah. Satu mulut kita sebut, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Waktu mana mula-mula kita semayang, dalam Fatihah kita tu kita sebut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, maknanya ya Allah, aku minta tolong betul-betul pada kamu ya Allah. Hasil daripada aku jadi hamba pada kamu ni ya Allah, aku ni ya Allah, minta tolonglah ya Allah, tolong bantu aku ya Allah dalam setiap kerja-kerja hidup aku ni ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan pada kamulah ya Allah aku pohon pertolongan ya Allah. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia tahu ayat tu maf'ulun bih diawalkan, dimuqaddamkan. Diawalkan ayat tersebut. Sepatutnya dia tak sebut iyyaka, tapi dia kena nasta'inka iya. Maknanya demikian. Patutnya ayat tu pohon pertolongan pada kamu, tapi Allah gunakan pertolongan tu minta di awal. Disebut Allah dahulu, lepas tu barulah minta pertolongan. Allah dahulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang belajar bahasa Arab dia tahulah kaedah yang digunakan ini sendiri. Sama juga dengan Nabi Yaqub AS ni sebut wallahul musta'an, dan Allah lah yang mampu memberi pertolongan ala ma tasifun, di atas siapa yang kamu sifatkan tadi, yang kamu cerita ni sendiri. Habislah cerita yang ni. Nabi Yaqub pun terima berat hati. Dalam keadaan yang katanya, dalam sirahnya kata, tiap-tiap hari menangis sampai buta mata. Menangis tiap-tiap hari. Tak nak terima, anak dah tak ada. Nak terima, macam bohong sangat. Tak percaya sangat. Benda yang diceritakan ni, satu benda yang seolah-olah dipaksa masuk. Kita ni, sebab tu dalam Islam, dia ada kaedah. Kalau ada orang yang tuduh seseorang, dia kena ada pembuktian. Kalau tak ada bukti, yang menuduh, dia ajar supaya disebat. Yang menuduh ini sendiri. Kenapa? Kerana kadang-kadang yang dituduh tu di luar jangkaan. Tak logik boleh buat. Tak logik buat. Dipanggil demikian. Sebab tu dalam Islam ni, siapa yang tuduh orang perempuan berzina, dia kena bawa 4 orang saksi. Kalau dia tak boleh bawa 4 orang saksi, maka orang yang menuduh tu dia kena sebat sebanyak 80 kali sebat. Kenapa? Benda yang kamu nak paksa orang terima. Nak paksa. Kalau betul pun pada diri kamu, sebaik-baik kamu sembunyi. Tapi 4 orang ni tak mungkin dia nak menipu. 4 orang yang mesti soleh, bukan fasik. Tak boleh orang yang pernah beli nombor ekor, tak boleh jadi saksi. Dia panggil demikian. Waktu Islam ni dia ajar supaya apa dia? Yang kamu nak cerita satu benda, berita ni, kamu mesti ada kekuatan. Kalau kamu tak ada kekuatan, kamu pula jangan, orang yang mendengar jangan percaya, jangan terima, kerana dia akan memusnahkan dalam hidup kita. Dia dipanggil demikian. Mesti bukti 4 orang saksi yang saleh. Dia bukan mesti bersumpah, tak, tapi kena bawa 4 orang saksi. 4 orang saksi ni, kalau tak ada 4 orang saksi, kamu tuduh juga, maka di waktu ini kamu tak boleh bawa orang yang menuduh tu, mesti disebat sebanyak 80 kali sebat. Itu kaedah dalam agama. Kenapa kita memaksa satu benda untuk dimasukkan dalam pemikiran seseorang? Walau kunna sadiq. Kemudian wajaat sayyaratun. Cerita Nabi Yusuf pula, diam je dalam telaga. Diam dalam telaga tu, wajaat sayyarah.
datanglah beberapa kafilah. Sayaratun kafilah dipanggil. Kereta, kenderaan dipanggil. Kabilah datang, kafilah yang datang. Fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Dalam keadaan mereka nya dahaga yang amat sangat, tiba-tiba terjumpa telaga.